Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, seperti yang dijanjikan, malam ni saya nak share cerita kawan saya. Kawan saya ni dekat sekolah saya panggil John kat dia. Dia orang Islam lah tapi saya panggil John. Saya tak ingat nama betul dia. Duk panggil John je daripada sekolah dulu. Sampai sekarang saya panggil John. Kenapa saya nak cerita John punya cerita ni adalah kenapa satu, selalunya saya akan share cerita ni sebagai orang kata apa, saya imajinasi saja. Saya just imagine apa tu orang panggil, just imagine saja situasi ni. Tetapi bila John datang kat rumah saya ada nak share something dengan dia, nak belajar something dengan saya online marketing. So, saya ada lah sedikit ilmu dalam Facebook. Kemudian bila dia datang tu tuan-tuan, bila dia datang tu, apa yang dia cerita, dia dah ini sebab 20 tahun saya tak jumpa dia. Bila saya jumpa dia, ini yang saya dapat cerita daripada dia adalah share kisah rumah dia yang dia share dengan wife dia. Allah uji dia, isteri dia meninggal sebab kanser payudara. So masa tu dia tak ada anak lagi. Dia belum ada anak. So apa yang implikasi daripada pembahagian rumah dia. Dia orang beli rumah ni, harga dia 500,000 dekat KL. Harga dia 500k. Okay. Harga dia 500k, beli dekat KL. So bila apa tu, Bila John dapat orang kata perkabaran, selepas isteri dia meninggal sebab kanser payudara tu, apa yang jadi dekat pembahagian rumah ni. Dia orang ni share rumah. Ini hak John, ini hak wife. Okay. So rumah ni dah dikongsi. Beli rumah dua nama. Maksudnya dekat SMP tu ada nama wife, ada nama John. So bila wife dia meninggal, okay, bila wife John meninggal, rumah ni perlu dibahagi lah. 50% adalah hak John, iaitu 250k. Kan? So yang ni adalah hak John, 250k. Okay. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan clear tak dengan setakat ni punya explanation? Bila rumah ni dibahagikan dua, tuan-tuan, apa yang menjadi masalah adalah perlu dibahagikan ikut faraid. Kebetulan pada masa tu abang kepada wife dia masih hidup lah. So keluarga dia dah meninggal dah, banyak yang dah meninggal, tapi yang masih hidup adalah abang wife, iaitu abang ipar John lah. Abang ipar lah. Abang ipar John, this mean abang kepada wife dia, ipar. Okay. Bila mengikut hukum faraid, kalau kata penerima faraid tu yang sepatutnya, dia cakap dia nak bahagian dia, so kita wajib bagi hak dia. Hukum faraid tu sangat nak beritahu tuan-tuan, hukum faraid tu adalah sangat hikmah dia sangat tinggi tuan-tuan. Kenapa kita perlu bahagi pembahagian tu? Yang Allah SWT cipta
the rule, undang-undang faraid tu adalah, sebagai hikmah dia adalah, contoh, saya beri contoh lah. Katakan saya meninggal, isteri saya, harta saya dibahagikan ikut saya punya adik-beradik, kan. So kenapa diberikan kepada adik-beradik ni, padahal takkan ada kaitan pun dengan adik-beradik ni. Harta rumah ni adalah rumah saya dengan wife saya. Katakanlah saya ada kes ni kan. So bila dibahagikan, kenapa hikmah dia adalah untuk menjaga balik. Harta saya ni dibahagikan kepada penerima-penerima faraid tadi untuk menjaga wife saya ataupun anak-anak saya. Maksudnya dipertanggungjawabkan waris-waris saya tu untuk menjaga anak-anak saya, sebenarnya hikmah faraid. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, bila kita dapat duit faraid ataupun pembahagian faraid, apa yang kita buat? Kita tak jaga kan? Kita tak jaga anak saudara kita kan? Kita tak menjalankan tanggungjawab itu. Itu masalah dia. Masalah dia tentang pembahagian faraid tu tidak menepati rule-rule yang yang termaktub lah. Maksudnya bila dapat pembahagian tu, kenalah jaga anak saudara tu. Tapi zaman sekarang ni tak jadi macam tu. Disebabkan tu, macam mana kita nak overcome the situation macam ni dengan, nanti saya akan cerita lebih lanjut macam mana nak buat tu. Okey, apa yang menjadi ikut rule faraid ni, 250,000 rumah ni adalah hak wife, 250,000 ni adalah hak John. John ni Islam lah tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi, John ni orang Islam lah. Kawan saya panggil John. Dia Islam, jangan salah faham lah. Lagi nak kena complicated, saya nak cerita pula pasal John. Kenapa dia bukan Islam, dia boleh terima ni. Saya tak mau cerita. Okay, John ni panggilan je kawan saya tu. So okay, bila dah pembahagian rumah ni, abang ipar dia adalah waris yang paling dekat ataupun waris yang terakhir untuk wife dia. Wife dia dah meninggal. So bila jadi keadaan macam ni, kes loan settle. Dekat loan punya cerita, settle dah. Rumah ni tak ada masalah lagi di pihak bank, sebab dia ada MRTA. Tetapi yang menjadi masalah adalah pembahagian rumah ni. Macam mana kita nak bahagikan rumah? Rumah ada satu saja. So 50% hak wife, 50% hak John. Hak John settle lah, boleh lah, dia memang dia punya. Tapi hak wife perlu dibahagikan mengikut faraid. Mengikut faraid. So bila John tanya lawyer, adakah kalau saya tak mau bagi rumah ni dekat abang ipar saya tu, boleh tak? Lawyer tanya balik John, you ada tak 250,000 cash? Ni 250,000 cash. Kalau you ada dengar ni, kalau you ada 250,000 cash, you bagi dekat abang ipar ni, so rumah ni adalah menjadi hak milik you 100%. Tu dia. John, lawyer bagi tahu John. Lawyer kata you ada 250,000, boleh settle lah cash. Bagi dekat abang ipar, settle masalah. Persoalan dia, adakah John ada 250,000 cash? Oh sure tak ada tuan-tuan. Pada waktu tu John tak ada apa panggil? Tak ada duit sebanyak tu. So kes John ni 5 tahun tak selesai tuan-tuan. Sampai sekarang ni, masa saya jumpa John tahun lepas. Tahun lepas dia datang rumah saya. So kes pembahagian ni tak selesai sampai sekarang. Dan still go on, tak settle lagi. So isu dia sekarang ni tuan-tuan, bila kita jadi kes-kes yang macam ni, sangat susah kita nak cairkan, ataupun harta-harta kita ni akan jadi macam susah lah, tergendala lah. Apa yang kita nak buat dengan rumah ni, tergendala nak sewa ke something, nak jual ke, susah tuan-tuan. Susah disebabkan pembahagian-pembahagian ni. So macam mana nak overcome the issue? Saya bagi contoh. Kepakaran saya dalam bantu suami yang seandainya suami meninggal, isteri dapat teruskan kehidupan dengan keuangan yang baik tuan-tuan.
apa yang saya cerita tentang keuangan yang baik. Saya nak cerita sebelum ni bila saya kerja bomba, saya susah tuan-tuan. Saya tak tahu kenapa saya susah dengan kad kredit, banyak hutang banyak. Saya tak dapat nak settlekan ni, susah. So long story short, saya susah dalam keadaan tu. Saya terpaksa kad kredit yang banyak, saya gunakan kad kredit sebab saya tak ada cash yang banyak. Bila disebabkan saya tak banyak duit. So sekarang ni saya dah sedar, saya kena bantu anda di sana. Macam mana kita nak ready keuangan yang mantap untuk keluarga kita. Macam mana kita nak kalau contoh orang yang ada duit. Orang yang ada duit macam mana, kat mana dia nak invest. Orang yang ada banyak hutang, macam mana dia nak structure balik hutang kat kredit dia yang banyak, contoh. Ataupun dia banyak loan, personal loan, macam mana kita restructure balik supaya kita dah bayar satu tempat saja, tetapi orang lain sama yang loan ni semua settle. So, macam mana kita nak buat tu? So kalau kata dia ada hutang, macam mana nak bayar hutang? Macam mana bila dia tinggalkan hutang, macam mana kita nak settlekan? Macam mana kita nak protect gaji kita? Macam saya cerita semalam, macam mana nak protect gaji? Sebab bila kita meninggal ni, gaji kita ni hilang. Macam mana wife dengan anak-anak nak hidup? Okey, berbalik dengan ni, kepakaran saya adalah macam mana nak sediakan keuangan yang mantap untuk keluarga kita. Macam mana cara dia? So cara ni, salah satu cara untuk settlekan masalah ni adalah kita buat hibah. Kenapa hibah? Kenapa tak simpan dalam bank? Semalam saya cerita benda ni. Macam mana kita, contoh saya cerita, belah kiri simpan dalam bank, belah kanan simpan dalam hibah. Simpan dalam bank perlu difaraidkan, simpan dalam hibah akan dapat direct kepada isteri kita, ataupun penambah kita. So menjadi masalah, macam mana nak settlekan tentang kes ni tuan-tuan. Katakanlah sebelum ni, cerita flashback balik lah. Katakanlah sebelum meninggal, wife John buat dekat John hibah 300,000 lah, contoh 300k. So John pun buat dekat wife 300k dengan alasan, tuan nampak tak? Okay, dengan alasan apa-apa jadi di antara dia orang, kalau saya meninggal, abang dapat bahagian. Kalau abang meninggal, you dapat bahagian. Isteri dapat bahagian. So katakanlah sebelum wife dia meninggal, wife John dah buat dengan untuk John hibah 300,000. So berbalik pada kes tadi kan, lawyer kata you ada tak 250,000 cash. So kalau kes ni tuan-tuan, kalau kes ni lawyer kata you ada 250,000, ya saya ada 250,000 sebab masa sebelum wife saya sebelum dia meninggal, dia dah buat hibah 300k. So dia adalah cash di tangan. Bila John dapat 300k di tangan, dia bayar dekat abang ipar dia 250,000, balance dia ada 50,000 untuk dia buat apa-apa. So settle tak rumah ni? Settle tak kes pembahagian ni? Cepat, duit dapat cepat, rumah dapat settle, kita akan free, peace of mind tuan-tuan. Settle masalah tak? So maksud dia hibah tu, kita nak tebus balik pembahagian ni tadi, kes pembahagian ni tadi. So saya baru klien saya ada seorang jumpa saya minggu lepas sebab kes ni lah. Sebab dia risau bila dia beli rumah, dia beli rumah tapi atas nama dia, rumah atas nama dia. So dia risaukan bila apa-apa jadi dekat dia, rumah ni akan dapat dekat orang lain lah, bukan dekat wife dia 100%. Sebab mengikut faraid, isteri hanya dapat 1/8. So macam mana nak overcome the situation? Buat hibah, settle, buat hibah amount yang nilai rumah ataupun banyak lagi. Dan apa-apa jadi dekat kita, dapat cash dekat wife dapat tebus balik rumah ni, dapatlah kat rumah tu dekat wife balik 100%. So saya harap tuan-tuan clear. Tuan-tuan clear dengan apa saya explain. So kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan boleh direct PM saya dekat link tu ke tabung kecemasan. Link dia bit.ly tabung kecemasan. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, boleh klik link tu. Dan kalau tuan-tuan berminat untuk saya share lebih detail lagi, tuan-tuan kita boleh klik, kita sembang WhatsApp ke, nak Zoom pun boleh dengan saya. Ataupun nak jumpa face to face, saya explain kepada tuan-tuan tentang perkara ni. Semoga malam ni dapat manfaat pada anda semua. Dan
Kalau tuan-tuan rasa benda ni baik, tuan-tuan boleh share. Dalam grup ni tak boleh share sebab grup ni tertutup. Tapi tuan-tuan mungkin boleh war-warkan, ataupun tuan-tuan boleh tag, ataupun tuan-tuan boleh suggest siapa yang saya boleh tolong. Tuan-tuan bagi komen dekat komen dekat bawah. So mungkin saya boleh tolong adik-beradik ataupun rakan-rakan anda. Sekian untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.